Two. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera. Selamat datang diucapkan kepada Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang dihormati sekalian. Dipersilakan kepada para hadirin untuk mengambil tempat masing-masing. Dan juga mohon kerjasama untuk memastikan telefon bimbit sudah disenyapkan. Please silence your mobile phone so as not to interrupt the running of our event. Mohon kerjasama. Memastikan telefon bimbit telah pun ditukarkan nada deringnya ke nada senyap agar tidak mengganggu majlis pada pagi ini. Dan sekali lagi dijemput dan juga dipersilakan kepada para hadirin, para tetamu untuk mengambil tempat dan kita bersiap sedia untuk menyambut ketibaan Yang Amat Berhormat Datuk Haji Hasni bin Mohamad, Menteri Besar Johor. Dan perjalanan majlis pada pagi ini, perhaps I can share with you the sequence of today's event. Dijangkakan jam 11 pagi nanti, kita akan menyambut ketibaan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor. Diminta kepada semua para hadirin, would like to get everybody to please stand up to welcome the arrival of our guest of honor, the Menteri Besar of Johor. And then upon the arrival, selepas saja ketibaan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, majlis akan dimulakan dengan nyanyian lagu Bangsa Johor dan Negaraku. There will be the singing of the state anthem lagu Bangsa Johor and the national anthem Negaraku. Dan selepas itu, we have a video presentation to introduce JDEC, ada tayangan video yang akan memperkenalkan secara ringkas Johor Digital Economy Centre ataupun JDEC. Diikuti dengan ucapan aluan oleh Yang Berbahagia Datuk T. Siu Kiong, Pengerusi Yayasan Sultanah Fatimah, dan diikuti dengan ucapan perasmian oleh Yang Amat Berhormat Datuk Haji Hasni bin Mohamad, Menteri Besar Johor. Selesai saja ucapan perasmian oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, Datuk Menteri Besar akan terus berada di atas pentas dan berbahagia Datuk T dan juga Yang Berhormat Tuan Izhar Exco akan mengiringi Yang Berhormat Menteri Besar dalam melancarkan JDEC. Kita ada robot ni akan ada di pentas. Yang Berhormat Menteri Besar akan meletakkan tapak tangan di robot tersebut, diikuti dengan montaj pelancaran. Kita gunakan robot juga, digital. And then immediately right after the montage, the launch of JDEC, kita akan teruskan dengan exchange of memorandum, pertukaran memorandum persefahaman. Okay, ada 6 pertukaran kesemuanya. 2 yang pertama akan dilakukan secara online bersama dengan Huawei yang akan berada di skrin. Huawei berada di Kuala Lumpur. Dan yang kedua secara online bersama dengan Yiwu Baodao Promotion Center for Startup and Innovation yang berada di China. So 2 online disaksikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor. Dan JDEC pula diwakili oleh Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Tan Seng Leong, Ahli Lembaga Pengarah Yayasan Sultanah Fatimah bagi pihak JDEC. Selepas 2 online di skrin, kita akan teruskan dengan 4 pertukaran yang akan mengambil tempat di atas pentas. 4 pertukaran yang akan kami adakan di atas pentas. Yang pertama bersama dengan Country Garden Danga Bay, diikuti dengan Perbadanan Usahawan Johor, seterusnya Small Medium Enterprise of South Johor, dan yang akhir sekali Johor Indian Chamber of Commerce and Industry. Dan selesai daripada pertukaran yang terakhir itu,
Sekali lagi dipersilakan kepada para hadirin untuk mengambil tempat masing-masing. Ladies and gentlemen, please be seated, and another gentle reminder to please switch your mobile phone to the silent mode. Please silence your mobile phone. Thank you.
last kali James Tan ni lah. Last kali lah. Small medium enterprise. Yang on field kan Country Garden, UJB dengan small medium enterprise of South Johor. Dia dah tu
Johor. Para hadirin sekalian, kita berikan tepukan yang gemuruh sebagai menyambut ketibaan tetamu kehormat yang amat berhormat Datuk Haji Hasni bin Mohamad, Menteri Besar Johor. Para hadirin sekalian dipersilakan untuk terus berdiri. Nyanyian lagu bangsa Johor dan negaraku. Dipersilakan duduk. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat berhormat Datuk Haji Hasni bin Mohamad, Menteri Besar Johor. Yang berhormat Datuk Muhammad Izhar bin Ahmad, Pengerusi Jawatankuasa Pelaburan, Pembangunan Usahawan, Koperasi dan Sumber Manusia Negeri Johor. Yang berbahagia Encik Abdul Malik Ismail, Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, Wakil Rasmi Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berbahagia Datuk T. Siu Kiong, Pengerusi Yayasan Sultanah Fatimah. Yang berbahagia Ahli-ahli Lembaga Pengarah Yayasan Sultanah Fatimah, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan yang berhormat, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Div-Div Jemputan, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, selamat pagi, salam sejahtera, salam makmur Johor. Yang amat berhormat Datuk dan para hadirin sekalian, Eric Pearson, Ketua Pegawai Komersial dan Teknologi IHG, pernah berkata,
In this era of digitalization, it is no longer the big beating the small, but the fast beating the slow. Bukan lagi yang besar mengalahkan yang kecil, tetapi yang lebih pantas akan mengalahkan yang perlahan. Ini menggambarkan kepesatan pola perubahan yang menjurus ke arah dunia digital di mana mereka yang pantas mengambil peluang dan menyesuaikan diri menerusi transformasi digital akan meraih hasilnya. Dan pada pagi yang berbahagia ini kita bersama-sama akan menyaksikan majlis pelancaran sebuah pusat yang bertujuan antara lainnya untuk membantu mempercepatkan transformasi digital untuk para usahawan tempatan dan sekaligus menjadikan negeri Johor sebagai sebuah hub e-dagang di rantau ini. Selamat datang diucapkan ke majlis pelancaran Pusat Ekonomi Digital Johor, JDAG. Terima kasih diucapkan kepada para hadirin sekalian, terutamanya kepada tetamu kehormat Yang Berhormat Datuk Haji Hasni bin Mohamad, Menteri Besar Johor yang telah meluangkan masa untuk menyempurnakan majlis pada pagi ini dan juga akan menyaksikan upacara pertukaran memorandum persefahaman sebentar nanti. Yang Amat Berhormat Datuk dan para hadirin sekalian, Pusat Ekonomi Digital Johor atau JDAG, Johor Digital Economy Centre, mempunyai visi untuk membangunkan ekosistem ekonomi digital yang kukuh dan lengkap di negeri Johor di samping menjadi sebuah pusat ekonomi digital yang unggul dengan pelbagai kemudahan dan latihan bagi melancarkan lagi perubahan ke arah digitalisasi. Ibarat ungkapan Charles Darwin, it is not the strongest of the species that will survive, but it is the one that is the most adaptable to changes. Dan kini para hadirin sekalian, sama-sama kita saksikan tayangan video berikut ini yang memperkenalkan JDAG. Demikian tadi para hadirin sekalian, cukup hebat dan menarik. Tayangan video yang secara ringkasnya memperkenalkan JDAG, Johor Digital Economy Centre dan juga tujuan dan juga matlamat penubuhan JDAG yang pastinya akan dapat memainkan peranan dalam memacu negeri Johor ke arah digitalisasi. Baiklah, seterusnya para hadirin sekalian, bagi memperkatakan dengan lebih lanjut berkenaan majlis pada pagi yang berbahagia ini, kini dengan segala hormatnya majlis mempersilakan Yang Berbahagia Datuk T. Siu Kiong, Pengerusi Yayasan Sultanah Fatimah untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis, Yang Amat Berhormat Datuk Haji Hasni Mohamad, Menteri Besar Johor, Yang Berhormat Tuan Muhammad Ishak bin Ahmad, Pengerusi Jawatankuasa Peraburan, Pembangunan Usahawan, Koperasi dan Sumber Manusia, Yang Berbahagia Encik Abdul Malik bin Haji Ismail,
Setiausaha Masjid Bandar Raya Johor Bahru, Wakil Rasmi kepada Datuk Bandar Johor Bahru, Ahli-ahli Lembaga Pengarah Yayasan Sultanah Fatimah, ahli-ahli yang berhormat, Tan Sri, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam makmur Johor. Pertama sekali saya ingin melakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Haji Hasni Mohamad, Menteri Besar Johor, kerana suri meluangkan masa untuk hadir ke Majlis Pelasmian Pusat Ekonomi Digital Johor pada hari yang berbahagia ini. Selaku pengurusi Yayasan Sultanah Fatimah, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kepercayaan dan keyakinan beliau yang sentiasa prihatin kepada yayasan serta menyumbang peruntukan kepada yayasan. Saya dan adik-adik lembaga pengarah berkomited akan memanfaatkan peruntukan ini dengan sebaik-baiknya demi kebajikan dan kemakmuran Johor. Terima kasih juga kepada semua agensi-agensi, unit-unit dan pegawai-pegawai telah berjasa dalam menjayakan majlis pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, isu global seperti perang dagang antara Amerika Syarikat dan China, UK keluar daripada Kesatuan Eropah dan kemunculan dasar perlindungan telah menyebabkan ketidaktentuan ekonomi dunia. Tambahan pula, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan COVID-19 sebagai pandemik telah menyebabkan ekonomi domestik banyak negara menghadapi cabaran yang tidak pernah berlaku dahulu. Hal ini turut mengakibatkan kekuatan ekonomi negara kita tercabar. Ramai usahawan, peniaga dan individu berasa risau dan bimbang. Setahu kita, peranan digital dan teknologi menjadi begitu penting dalam sejarah manusia. 20 tahun dulu, dunia usahawan bincang berkaitan computerization of business. Kini, kita bincang digitalization of business. Arus ini membuktikan proses digitalization adalah mustahak dalam masa kini. Lebih-lebih lagi, situasi norma baharu ini telah pun mempercepatkan proses digitalisasi dalam ekonomi kita. Maka, kita adalah penting bagi kerajaan memastikan masyarakat, khususnya para usahawan, dapat menangani faktor-faktor penghalang dalam menerima proses digitalisasi ini. Atas sebab itulah, Yayasan Sultanah Fatimah telah berjaya mendubuhkan Pusat Ekonomi Digital Johor atau dikenali sebagai JEDEC, Johor Digital Economy Center. JEDEC adalah satu inisiatif yang dikoordinasi oleh Yayasan Sultanah Fatimah dan memberi ruang kepada semua sektor untuk terlibat sama. Penubuhan pusat ini juga adalah selaras dengan tujuan Ikhtiar Makmur Johor yang dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Saya amat bersyukur kerana Yang Amat Berhormat Menteri Besar adalah seorang pemimpin yang berisi dan berani melaksanakan perubahan. Tepuk tangan kepada leader kita. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, seiring dengan misi JEDEC bagi menyokong masyarakat, pengusahaan tempatan
dan individu, kami akan menggunakan kaedah yang paling substantif untuk membantu golongan yang terkesan akibat wabak COVID-19 untuk meneroka potensi dunia digital. Kami memahami banyak pengusahaan kecil dan sederhana PKS mengalami masalah aliran tunai kerana permintaan produk dan perkhidmatan yang turun menalat. Orang muda dan garuan yang berbakat susah mendapat peluang kerja kerana kerempapan ekonomi. Oleh itu, JEDEC ini menggunakan kaedah tailor-made supaya inisiatif yang direka berdasarkan keperluan golongan tersebut. Untuk makluman semua, JEDEC akan fokus kepada 4 tonggak utama. Pertama, data science. Kedua, AI. Ketiga, IoT. Dan keempat, blockchain. Teknologi JEDEC yang melangkumi 4 tonggak ini dengan kelengkapan dan sokongan. Sebagai langkah permulaan, inisiatif dalam bidang e-learning, broadcast and live streaming, e-commerce, media buying, dan inovasi teknologi akan dilaksanakan untuk memperkasa kemahiran dan seterusnya menyediakan bangsa Johor menuju ke arah IR 4.0. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan bulan depan, bukan tahun depan, tetapi mulai bulan ini, JEDEC bersiap saga menawarkan kenima-nima khusus tersebut kepada orang awam. Kami menyasar lebih daripada 2,000 orang bangsa Johor dapat dibantu untuk menghadapi cabaran digital disruption. Melatih 200 orang guru sekolah untuk mencari tenaga pengajar dalam talian. 800 orang key opinion leaders yang dapat menghasilkan high quality contents. 200 orang dalam bidang optimasi iklan digital dan membantu 1,000 pengusaha kecil dan sederhana PKS membawa produk dan perkhidmatan ke antarabangsa. Maka usahawan-usahawan Johor dan individu yang penuh keazaman jangan teragak-agak lagi. JEDEC akan membantu dalam meningkat kemampuan, kecekapan dan ilmu teknologi dalam digital ekonomi. JEDEC ini merupakan satu platform yang terbaik untuk memperkasa bangsa Johor menuju ke arah serantau dan dunia. 各位亲爱的嘉宾，大家早上好。在今年，国际社会上出现种种的挑战，例如中美贸易战、英国脱欧、保护主义崛起等等的事件，造成我们的世界经济陷入不确定性。再加上新冠肺炎的疫情，让世界各国的经济陷入前所未有的挑战。这对我国的经济体带来了一定的冲击，许多企业与生意都纷纷感到担忧。然而，因为疫情的发生，数码科技在人类历史上变得无比的重要。企业从20年前进行电脑化转型，到20年后的今天，企业开始数码化转型。在国家经济体转型的道路上，政府应该帮助企业克服数码化的挑战。在柔佛政府的助使之下，苏丹后法蒂玛慈善基金会成立了柔佛州数码经济中心。数码经济中心的成立，也符合柔佛州州务大臣纳多哈斯尼推出的柔佛
繁荣7大愿景之一。苏丹后法蒂玛慈善基金会秉着扶持社会的使命，将在职责范围内以最实质的方案帮助本地企业、失业人士、青少年以及大学生应对种种挑战所带来的冲击。我们了解到许多中小企业面对资金周转、需求供应下滑的问题，还有很多才华技能的民众和毕业生也面对前所未有的失业的困境。因此，柔州数码经济中心落实数线针对以上群体有利的计划，并着重于数据科学、人工智能、物联网及区块链。我们的科技实验室也将具备和顶尖的科技公司的合作项目，还有他们提供的技术的资源。作为初步的计划，柔州数码经济中心将往线上交易、线上的直播、电子的商圈、媒体的营销和科技创新的方向上进行数码经济基础能力的培训。本月开始，本中心就会开始这一系列的计划。我们预计会在1年内协助超过2000名柔州人应付数码颠覆所带来的挑战。我们放眼培训200名师资，成为拥有专业资格的线上教育导师；800名创造优质线上内容的意见领袖，培训200位广告优化师，以及协助1000个中小型企业投入电子商业，帮助他们创造个性品牌和个性性的营销，把他们的产品和服务带上国际的市场，提升他们的业绩。任何有意愿的企业家和各界人士，请积极的响应数码经济中心的计划。柔州数码经济中心将帮助您们提高能力、效率和数码经济的知识。这是一个绝佳的计划，让我们大家立足柔佛，放眼世界。Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum mengakhiri ucapan, saya berharap Yang Amat Berhormat Datuk Haji Hasni Mohamad, Menteri Besar Johor, akan sentiasa memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada JEDEC supaya ia terus maju dan berbakti untuk manfaat bangsa Johor. Sekian, terima kasih. 谢谢大家。Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk T. Siu Kiong, Pengerusi Yayasan Sultanah Fatimah, di atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Dan semoga Yayasan Sultanah Fatimah terus mengambil langkah-langkah proaktif dalam menghasilkan pelbagai inisiatif seperti JEDEC ini untuk kemajuan dan kemakmuran negeri Johor. Saya masih ingat lagi Yang Berbahagia Datuk T dulu selalu sebut, bila niat kita baik, nak tolong orang, tujuan kita baik, mesti Tuhan tolong kita. Datuk T selalu cakap. Semoga Yayasan Sultanah Fatimah menerusi JEDEC terus berjaya. Baiklah, seterusnya para hadirin sekalian, majlis dengan segala hormat takzimnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Haji Hasni bin Mohamad, Menteri Besar Johor, untuk menyampaikan ucapan perasmian. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, a very good morning to everyone. Terima kasih, Saudara Rahim. Yang Berhormat Datuk Muhammad Izhar bin Ahmad, Pengerusi Jawatankuasa Pelaburan, Pembangunan Usahawan, Koperasi dan Sumber Manusia Negeri Johor, Yang Berbahagia Encik Abdul Malik bin Haji Ismail, Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, selaku Wakil Rasmi Datuk Bandar,
Yang berbahagia sahabat saya Dato' T. Sukyong, mengurusi Yayasan Sultanah Fatimah. Yang berbahagia yang dihormati ahli-ahli lembaga pengarah Yayasan Sultanah Fatimah. Ketua-ketua jabatan yang berhormat, ahli-ahli yang berhormat, Datuk-datuk, dev-dev jemputan, pengamal media, tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin yang saya hormati sekalian. Pertamanya, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas. Terima kasih kepada Yayasan Sultanah Fatimah atas jemputan untuk meresmikan Pusat Ekonomi Digital Johor pada hari ini. Saya amat berbangga melihat semangat yang ditunjukkan oleh Yang Berbahagia Datuk T. Datuk T ini saya kenal lama. Sejak kami mula jadi wakil rakyat dulu. Kami berkhidmat di kawasan yang sama. Dan beginilah Datuk T ni, seorang yang sentiasa mempunyai keinginan, hasrat dan cita-cita yang tinggi. Bila beliau tidak berjaya dalam pilihan raya yang ke-14 yang lalu, itu tidak mematahkan semangat beliau untuk terus berkhidmat untuk masyarakat dan negeri Johor ini. Jadi itulah kelebihan pada Datuk T ini. Dan pelantikan beliau sebagai pengerusi Yayasan Sultanah Fatimah ini adalah kelangsungan dari awal penubuhannya. Dan kita tidak merasa ragu-ragu akan kebolehan dan komitmen yang beliau bakal tunjukkan untuk menggerakkan Yayasan Sultanah Fatimah ini terus maju ke hadapan. Sebab itu, saya telah berbincang dengan Datuk T supaya kita gerakkan Yayasan Sultanah Fatimah ini dan dihalakan peruntukan yang telah diberikan kepada Yayasan Sultanah Fatimah ini untuk membangunkan masyarakat kaum Cina khususnya di negeri Johor supaya dapat bersama-sama dengan bukan hanya 7 ikhtiar makmur Johor itu, tetapi masyarakat kaum Cina ini terus menjadi masyarakat yang penting dalam nak membangunkan negeri Johor yang unik ini. Jadi harapan kita tinggi. Harapan kita tinggi kepada Yayasan Sultanah Fatimah. Harapan kita tinggi kepada usaha yang dibuat oleh yayasan. Dan sebab itulah satu peruntukan yang disediakan itu kita harapkan ianya dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kaum masyarakat Cina dan juga untuk kaum-kaum lain dalam masyarakat di negeri Johor ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, tahniah dan terima kasih. Saya dapat lihat barisan ahli jawatankuasa Yayasan Sultanah Fatimah ini orang-orang yang dah lama berkecimpung dan berjaya dalam bidang masing-masing. Jadi saya harapkan agar ahli lembaga Yayasan Sultanah Fatimah ini akan terus memberikan idea-idea, pandangan-pandangan, cara mana dan bagaimana negeri kita ini, yang kita kasihi ini, yang kita sayangi ini, supaya dapat kita terus jadikan sebuah negeri yang penting dalam negara kita. Jadi untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini kita sama-sama berada dalam majlis Pusat Ekonomi Digital Johor
yang merupakan satu inisiatif di bawah Johor Digital Program, dan pada masa ini walaupun Johor Digital belum lagi menyediakan master plan-nya, tetapi minat keterujaan yang ditunjukkan oleh ramai pihak amat luar biasa sekali. Tadi tahniah saya ucapkan kepada pimpinan Yayasan Sultanah Fatimah kerana telah mengambil satu inisiatif yang amat penting kepada negeri Johor. Seperti yang dikatakan oleh MC kita tadi, Saudara Rahim, bahawa kepantasan dalam kita membuat sesuatu itu amat penting. Pantas dan betul dalam semua perkara. Tan Sri, I've spoken to Cik Ismail, to Datuk Bandaraya, supaya kita, ini sebelum zon merah lah, sebelum Johor Bahru ni jadi zon merah. Kesian YB Izzahar, baru nak berkhidmat terus kena zon merah. Dah tak boleh nak keluar berjumpa dengan masyarakat. Saya dah beritahu bahawa Johor Bahru ini perlu menjadi bandar yang terulung dalam usaha untuk membangunkan aspek digital secara keseluruhan. Di peringkat pusat, dalam satu taklimat yang diberikan, Kerajaan Persekutuan melalui program yang dinamakan Jendela, iaitu satu inisiatif untuk memastikan supaya ekosistem infrastruktur digital ini dibangunkan selengkap yang mungkin. Kalau di Johor ini, perlulah kita segera melengkapkan infrastruktur telekomunikasi kita secara menyeluruh, mencakupi semua daerah yang ada dalam negeri Johor. Kalau kita berada pada tahap 4G pada hari ini, perancangan untuk meningkatkan kepada 5G perlu disegerakan. Saya memberi jaminan kepada semua pelabur dan juga pihak-pihak yang ingin membangunkan sama ada infrastruktur teknologi, telekomunikasi ataupun pengisiannya, supaya datang ke Johor. Saya akan cuba, I will do my level best to make sure that doing business in Johor is as easy as ABC. We will try to narrow down segala aspek-aspek birokrasi yang menjadi halangan kepada usaha untuk menjayakan contoh program digital Johor ini. Saya dah berjanji dengan Perdana Menteri bahawa kita akan jadikan syarikat-syarikat multimedia ataupun telco company kita, sama ada TM ke, Maxis ke, DG ke, supaya mereka akan melihat dan merujuk kepada negeri Johor sebagai negeri untuk terus dipertingkatkan infrastruktur telekomunikasi ini supaya dapat dilengkapkan. Dan untuk membolehkan itu, saya perlulah bersama-sama dengan kerajaan, kita akan dapat mempermudahkan urusan mereka untuk melabur ke negeri Johor ini. Mana-mana perkara, saya dan YB Izzahar, kita akan lihat mana-mana perkara yang menjadi halangan dan rintangan. Kalau dulu
sepatutnya kita jadikan syarat, tetapi kita nak ubah. Datangnya syarikat-syarikat telco ke Johor ini, datangnya mereka kemari oleh kerana insentif-insentif yang kita sediakan. Bukan syarat-syarat yang kita kenakan. Ini adalah langkah yang akan kita ambil. Jadi untuk itu, apabila Datuk T menerangkan hasrat Johor Digital Economy Centre ini, JDEC ini, saya terus tertarik dan meminta supaya ianya disegerakan. Tak apalah saya beritahu Datuk T, walaupun Johor Digital Master Plan-nya masih lagi di peringkat sedang dirangka, tetapi dengan keyakinan yang ditunjukkan, dengan sambutan yang diberikan kepada usaha Johor Economic Digital Centre ini, saya rasa kita tidak perlu berlengah-lengah. Kita perlu segerakan. Jadi sebab itulah saya amat yakin bahawa keterujaan dan juga minat yang ditunjukkan ini untuk nak membangunkan ekosistem digital di negeri ini, saya rasa perlu diteruskan di masa-masa yang kehadapan ini, dan kita tidak harus program Johor Economic Digital Centre ini tidak perlu ataupun tidak harus terhenti setakat ini sahaja. Ini adalah permulaan. Ini adalah permulaan kepada sesuatu yang lebih lengkap lagi. Ini adalah asas yang penting, dan negeri Johor akan memberikan, kerajaan negeri akan memberikan sepenuh kerjasama kepada Yayasan Sultanah Fatimah ini dalam usaha untuk membangunkan Johor Digital Economy Centre ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Yayasan Sultanah Fatimah ini memanglah ianya ditubuhkan untuk membantu dan memperkasakan golongan kurang berkemampuan daripada masyarakat kaum Cina. Yayasan Sultanah Rugaya pula melihat kepada kebajikan masyarakat kaum India. Yayasan Sultan Ibrahim pula adalah yayasan yang melihat secara keseluruhan masyarakat di negeri Johor ini. Maka gandingan tiga yayasan ini amat sebagai satu sinergi yang boleh membangunkan negeri kita ini. Jadi saya harapkan supaya Yayasan Sultanah Fatimah ini akan terus berkembang dengan potensi untuk kita bangunkan digital Johor ini. Kita perlu ada produknya untuk menjadikan digital ini berkesan. Banyak sektor yang terjejas, sektor pembinaan, sektor hartanah, sektor perkhidmatan, sektor pembuatan di pandemik COVID-19. Saya dalam kerajaan, kita sedang berusaha pujuk kerajaan persekutuan, bukalah sempadan Johor Singapura ini. Segerakan kemasukan mereka yang keluar masuk secara harian. Kita dah mulakan dengan RGL, kita dah mulakan dengan PCA, dua sektor untuk membolehkan mereka berurusan. Dan DCA ni, Daily Commuter, ini yang kita inginkan supaya kita dapat sama-sama mendapat limpahan daripada pertumbuhan ekonomi negeri jiran kita. Walaupun negara jiran kita itu juga melalui ancaman pandemik COVID-19, ekonomi mereka juga jatuh paling teruk dalam tempoh 55 tahun
Tetapi kita yakin sekiranya ekonomi negara jiran kita bangkit dan kembali bertumbuh, maka Johor akan mendapat limpahannya. Kerana ekonomi negeri Johor amat berhubung langsung dengan ekonomi negara jiran kita. Sebab itu usaha untuk nak membuka sempadan ini akan saya teruskan. Akan kita pujuk kerajaan persekutuan. Alhamdulillah setakat ini permintaan kita itu kerajaan persekutuan, Perdana Menteri faham. Kerana Perdana Menteri kita pun pernah jadi Menteri Besar Johor. Jadi bila sebut tentang Singapura, beliau amat faham. Tak perlu nak saya huraikan panjang. Bila kerajaan Johor nak buka pejabat di Singapura, our Johor Economy, Trade and Cultural Office di Johor, Kabinet tanpa ragu-ragu meluluskan pengiktirafan kepada Johor Economy, Trade and Cultural Office di Singapura. Dalam masa terdekat ini, saya akan berunding dengan pihak pentadbiran dan pengurusan negeri supaya segera mengenal pasti di mana pejabat yang sesuai. Kita sedang merangka struktur pentadbiran dan pengurusan pejabat JETCO di Singapura, dan saya akan usahakan selewat-lewatnya sebelum akhir tahun ataupun pada bulan pertama first quarter tahun depan, kita akan berada di Singapura supaya kita akan dapat memahami masalah yang dihadapi oleh rakyat Johor yang berada di sana. Kita dapat memahami apakah keperluan-keperluan pelabur-pelabur kecil besar daripada Singapura yang berminat untuk meneruskan pelaburan mereka di Johor adalah dilakukan dengan lebih khusus, dengan lebih tertumpu apabila adanya JETCO di Singapura nanti. Ini adalah merupakan satu sejarah bagi negeri kita. Dah lama kita menjadi jiran kepada negara Singapura. Dah lama Johor begitu penting kepada beberapa sektor utama di negeri Johor, di negara Singapura. Tetapi kita tidak meletakkan, tidak memposisikan negeri kita ini, hubungannya dengan Singapura itu dengan sebaik-baik mungkin. Kita harus memperbanyakkan lagi kerjasama on a win-win basis dengan Singapura. Bagaimana Singapura boleh ada Singapore lychee sedangkan rambutan itu ditanam di Johor? Kita kena fikirkan. Kita harus melihat apabila pandemik COVID-19 berlaku, kita menjadi negara jiran yang baik. Kita tidak langsung mengenakan sebarang sekatan untuk kenderaan atau lori kargo ini membawa produk-produk makanan, membawa produk-produk perubatan ataupun kesihatan, terus berniaga seperti biasa. Kita tidak tutup sempadan kita. Kita tidak kenakan, sehingga sekarang pun pemandu-pemandu lori itu pun tak dikenakan swab. Pemandu lori pun tidak dikenakan swab. Berniaga seperti biasa. 3,000 lebih lori masuk ke Singapura setiap hari. Walaupun kita tahu bahawa sempadan itu ditutup, tetapi kita memahami akan keperluan negara jiran kita. Kita nak jadi jiran yang baik. Sebab itu usaha-usaha ini kita tahu ianya juga memberikan satu aktiviti ekonomi yang penting kepada negara jiran kita. InsyaAllah saya akan mencari satu kesempatan untuk berunding dengan negara jiran kita dari segi aspek bagaimana kita dapat membangunkan sektor jaminan bekalan makanan. Negara kita, dia punya self-sufficiency level itu
Dari segi aspek makanan, nombor 28. Singapura nombor 1 dalam dunia. Kita nombor 28. Sedangkan kita mempunyai kawasan tanah yang luas. Kita mempunyai segala keperluan pembangunan, pengeluaran sektor pertanian yang jauh lebih berpotensi daripada negara jiran kita. Tetapi self-sufficiency level untuk bekalan makanan kita adalah pada tahap nombor 28. Ini bererti bahawa kita masih lagi banyak mengimport barangan-barangan makanan keperluan kita. Johor ingin menjadi negeri yang self-sufficiency levelnya kalau boleh dapat kita pertingkatkan. Ini adalah satu bidang yang akan diberi tumpuan oleh kerajaan negeri. Apatah lagi dengan program Datuk T melalui Yayasan Sultanah Fatimah ini, dengan pengujudan pusat ekonomi digital Johor ini, segala bentuk keluaran barangan makanan itu boleh kita gandingkan dengan pembangunan digital itu sendiri. Dari segi aspek pemakanannya, dari segi aspek teknologi penanamannya, dari segi aspek pembangunannya, digital mempunyai peranan yang amat penting. Jadi orang Singapura ataupun mana juga negara yang memerlukan sebarang bentuk produk-produk makanan yang akan kita bangunkan nanti, satu kawasan yang luas sebagai hubnya, saya yakin dan percaya gandingan antara digital dengan produk yang akan kita bangunkan, ianya adalah merupakan satu strategic collective effort untuk menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negeri Johor. Pusat ekonomi digital ini belum secara khususnya kita putuskan. Walaupun ianya merupakan satu inisiatif pada waktu ini. Tetapi saya akan berbincang dengan pihak Iskandar Investment Berhad, supaya di dalam pembangunan Iskandar Malaysia itu, kita segerakan pewujudan digital enclave ataupun satu pusat digital yang lebih komprehensif. Kalau Kuala Lumpur ada lawyatnya, kenapa tidak kita juga ada di Johor? Supaya dapat kita bawa segala aktiviti sokongan itu untuk merealisasikan apa yang kita namakan sebagai pembangunan digital di Johor. Iskandar Malaysia, minggu lepas saya dalam satu majlis Iskandar Next, terbukti bahawa begitu tinggi potensi, bukan hanya dari segi syarikat-syarikatnya, tetapi juga individu-individu, anak-anak muda kita yang mempunyai bakat yang begitu tinggi, yang boleh menjadi satu kebanggaan, boleh menjadi satu aset kepada negeri Johor. Potensi anak-anak kita dalam bidang kreativiti ini, dalam kreatif industri ini adalah amat berpotensi sekali. Iskandar Next itu bercerita tentang soal teknologi advancement. Anak-anak kita yang terlibat dalam segi robotik seperti ini. Masa majlis itu, Rahim, kita bercakap dengan siapa? Pepper. Ini tomato. Okey. Teknologi begitu dah boleh katakan satu perkara yang nyata dalam masyarakat. Satu perkara yang jelas sungguh. Maka sebab itulah kita harus bangunkan potensi-potensi anak-anak muda kita supaya mereka terus kita bantu, supaya mereka ini terus kita berikan galakan dan sokongan, dan insya-Allah
negeri Johor ini akan jauh ke hadapan dalam membangunkan aspek digitalnya. Jadi akhir kata, tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan setinggi-tinggi tahniah sekali lagi kepada yang berbahagia Datuk T. Sukyong dan ahli lembaganya yang telah memberikan satu komitmen yang begitu bermakna kepada negeri Johor. Dan saya berharap agar agensi-agensi di bawah kerajaan negeri akan sentiasa mengadakan perbincangan, bertukar-tukar pandangan, memberi khidmat nasihat dan mengadakan kolaborasi bersama-sama dengan pusat ini. Ia membolehkan pusat digital ekonomi ini dapat diberikan satu impak dan ianya dapat berperanan dengan lebih meluas selain meningkatkan keupayaannya dalam menghadapi digital disruption yang disebutkan tadi yang sentiasa berubah-ubah dari masa ke semasa. Jadi terima kasih saya ucapkan, tahniah kepada semua. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Terima kasih dan mohon Datuk untuk terus berada di atas pentas, mempersilakan Yang Berhormat Datuk Muhammad Izhar dan juga Yang Berbahagia Datuk T. Sukyong untuk ke pentas dalam mengiringi Yang Berhormat Menteri Besar Johor dalam pelancaran JDAC, Pusat Ekonomi Digital Johor. Baiklah, ini dipersilakan Datuk untuk berhampiran dengan robot. Ini mungkin namanya bukan Pepper tapi Hubot, Datuk. Hubot. Di tepi itu namanya Hubot. Okey, baiklah, sebelum kita teruskan dengan pelancaran, mohon seketika Datuk mungkin boleh Datuk agak meletakkan tangan terlebih dahulu, tapi kita bergambar dulu Datuk. Memberi peluang kepada para jurugambar untuk merakamkan detik yang cukup istimewa ini. Okey, baik, sudah bersiap sedia? Dengan 3 kiraan, sila letakkan tapak tangan buat seketika yang akan diikuti dengan montaj pelancaran. 3, 2, 1. Pelancaran Pusat Ekonomi Digital Johor, Johor Digital Economy Center. Kita berikan tepukan sekali lagi kepada JDAC, para hadirin sekalian. Dan seterusnya, majlis mempersilakan Yang Berhormat Datuk Menteri Besar Johor untuk menyaksikan upacara pertukaran memorandum persefahaman diiringi oleh Yang Berbahagia Datuk T. Sukyong dan juga Yang Berhormat Datuk Muhammad Izhar. Baiklah, Yang Amat Berhormat Datuk, terdapat 5 pertukaran pada pagi ini dan 2 daripada 5 pertukaran tersebut akan dilakukan secara atas talian ataupun online sebagai simbolik pertukaran, manakala selebihnya akan mengambil tempat di atas pentas utama. Pertukaran yang pertama dilakukan secara online di antara JDAC, JIOS dan juga Huawei. Mewakili JDAC dipersilakan Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Tan Seng Leong, Ahli Lembaga Pengarah Yayasan Sultanah Fatimah bagi JDAC, dan mewakili JIOS dipersilakan pengasas bersama JIOS Encik Devin Tew. Dipersilakan untuk ke pentas. Dan mewakili Huawei dapat kita saksikan di skrin sekarang ini iaitu Encik Lim Chi Siong, Naib Presiden Malaysia Huawei Cloud, disaksikan oleh Encik Tan Kuan Tai, Ketua Huawei Cloud Malaysia, dan mereka kini berada di Kuala Lumpur. Dan memorandum persefahaman ini bertujuan untuk melengkapkan JDAC dengan segala keperluan data. Kita saksikan simbolik pertukaran memorandum persefahaman antara JDAC, JIOS dan Huawei. Tepukan sekali lagi untuk JDAC, JIOS dan juga Huawei. Terima kasih Encik Devin Tew dari JIOS dan juga terima kasih Encik Lim Chi Siong dan juga Encik Tan Kuan Tai daripada Huawei. Terima kasih. Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Tan terus berada di atas pentas untuk pertukaran seterusnya. Yang kedua juga secara online, pertukaran bersama Yiwu Baodao Promotion Center for Startup and Innovation yang diwakili oleh pengerusinya Miss Li Xin yang berada di China. 邀请义乌市宝岛创业创新促进中心创办人李欣小姐和苏丹后法蒂玛基金会董事汤旭陈成龙代表柔佛州数码经济中心交换战略合作伙伴协议书。
Itu dia, kita berikan tepukan, a round of applause for JDEC dan Yiwu Baodao Promotion Center for Startup and Innovation, represented by Miss Lee Sin. Thank you. Thank you, Yiwu Baodao Promotion Center for Startup and Innovation. Sia-sia ni. Right, seterusnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Johor untuk menyaksikan pertukaran seterusnya. Mungkin boleh kita bergambar terlebih dahulu. Selesai. Terima kasih kepada Yiwu Baodao Promotion Center for Startup and Innovation. Thank you, Yiwu Baodao Promotion Center for Startup and Innovation. Seterusnya ada lagi 3 pertukaran yang akan mengambil tempat di atas pentas. Di antara JDEC dan juga Country Garden Danga Bay, dipersilakan Cik Lengka Zhang, Ketua Jabatan Pelaburan Industri untuk ke pentas bagi pihak Country Garden Danga Bay. Pertukaran bersama dengan Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Tan Seng Leong bagi pihak JDEC. Kita berikan tepukan kepada JDEC dan Country Garden Danga Bay. Terima kasih Cik Lengka Zhang. Seterusnya bersama dengan Perbadanan Usahawan Johor PUJB, dipersilakan Yang Berusaha Tuan Haji Ashari bin Haji Kasnan, Pegawai Eksekutif PUJB untuk ke pentas. Dan kita saksikan pertukaran memorandum persefahaman di antara JDEC dan PUJB yang bertujuan untuk menjalinkan hubungan kerjasama dalam pelbagai bidang berkaitan untuk membantu para usahawan di negeri Johor. Terima kasih Yang Berusaha Tuan Haji Ashari bin Haji Kasnan. Dan akhir sekali bersama dengan Small Medium Enterprise of South Johor, dipersilakan pengerusinya Encik James Tan Tian Chong untuk ke pentas. Dan kita saksikan pertukaran memorandum persefahaman di antara JDEC dan juga Small Medium Enterprise of South Johor. Kita berikan tepukan para hadirin sekalian kepada JDEC dan juga Small Medium Enterprise of South Johor. Terima kasih kepada Encik James Tan Tian Chong dan juga kepada Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Tan Seng Leong. Terima kasih. Dan seterusnya Datuk, sebagai tanda penghargaan, majlis kini mempersilakan Yang Berbahagia Datuk T. Siu Kiong selaku pengerusi Yayasan Sultanah Fatimah untuk menyampaikan cenderahati penghargaan kepada tetamu kehormat majlis pada pagi ini, Yang Berhormat Datuk Haji Hasni bin Muhammad, Menteri Besar Johor. Kita berikan tepukan kepada Yang Berhormat Menteri Besar Johor. Terima kasih Yang Berhormat Datuk di atas kesudian menyempurnakan pelancaran Johor Digital Economy Center. Dan seterusnya majlis mempersilakan Yang Berhormat Menteri Besar Johor diiringi oleh Yang Berbahagia Datuk T. Siu Kiong dan juga Divdi Kehormat untuk ke Aras 2 di mana JDEC berada bagi upacara menandatangani plak, diikuti dengan lawatan dan seterusnya menikmati jamuan. Dipersilakan juga para jurugambar dan rakan-rakan media untuk turut serta. Manakala kepada para hadirin sekalian, to the rest of the guests, please remain seated until I make the further announcement for you to proceed to level 2. Thank you. Terima kasih.